Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas hari ini dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5 bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Baihaki. Baik Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan Cikgu kongsikan? Segmen yang seterusnya Aiman, saya nak mulakan dahulu dengan respon daripada murid. Saya buka kepada pendapat murid. Di awal siaran tadi kita ada tayangkan satu gimmick ucapan. Ucapan siapakah itu dan apakah intipati dalam ucapan itu yang anda dapat. Okey, silakan. Silakan. Saya cikgu. Ya, Jasmine. Silakan. Itu ucapan Tunku Abdul Rahman sempena penubuhan Malaysia. Kenapa dia sangka itu Tunku Abdul Rahman? Mungkin dia tengok songkok saya sengit. Sikit. Ya. Okey, baik. Saya buka lagi ruang untuk murid yang kedua untuk berkongsi pandangan. Silakan. Okey, silakan. Siapa Seterusnya. nak berikan pandangan? Apa yang Tunku Abdul Rahman sebut tadi? Tentang apa? Saya cikgu. Ya, Aidik. Silakan. Tunku Abdul Rahman dia cakap pasal dia ketepikan semua perbezaan dalam Malaysia ni seperti kaum, agama, dia tepikan. Ya, bagus ya. Jadi murid masih lagi ingat apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu bagaimana tajuk yang keempat ini kita nak bincangkan isu pembangunan dan ekonomi. Ya, semua yang disebutkan oleh Tunku Abdul Rahman itu iaitu kita perlu ketepikan perbezaan, kita perlu memanfaatkan semua sumber kekayaan yang ada dalam negara kita, tetapi kita tetap berdepan dengan beberapa masalah. Okey, kita lihat dahulu yang pertama, Iman. Saya senaraikan masalah yang pertama ialah masalah isu ekonomi. Iaitu isu pembangunan sosioekonomi itu sendiri. Apabila kita pada peringkat awal ini, kita terlalu bergantung kepada komoditi asas. Sejak daripada zaman British lagi. Ya, kita kena faham bila British datang ke negara kita ini, mereka membangunkan ladang-ladang, membangunkan aspek pelombongan dan sebagainya. Maka selepas mereka, kita masih lagi bergantung kepada sektor ekonomi yang sama, Aiman. Jadi, kebetulannya pada zaman ini juga kita berdepan dengan satu krisis kejatuhan harga getah dan juga bahan mentah itu sendiri. Kemudian kerajaan melihat bahawa penduduk yang terlibat di dalam bidang pertanian ini masih lagi ketinggalan dari segi penggunaan teknologi dan peralatan. Ya. Jadi, disebabkan oleh kekurangan dan juga kedaifan tersebut, menyebabkan golongan petani atau rakyat di bawahan ini yang terlibat dalam sektor pertanian terdiri daripada golongan berpendapatan rendah yang ramai dan pertanian komersial lain yang kita bincangkan tadi masih lagi kurang diusahakan oleh petani. Jadi, apakah yang kerajaan buat untuk mengatasi masalah ini? Okey, yang pertama sekali ialah kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan juga industri pemprosesan. Maknanya kita mula menghasilkan produk sendiri. Ya, kita membangunkan kilang dan juga industri. Kemudian yang kedua, kerajaan mencari pasaran baru untuk komoditi getah dan juga biji timah untuk mengatasi masalah kejatuhan harga tadi. Okey, yang ketiga ialah kerajaan mempelbagaikan bidang pertanian. Ya, khususnya kita mula memberikan tumpuan terhadap sektor komoditi kelapa sawit dan juga koko. Di samping kita ada sektor ekonomi seperti petroleum, ya, kayu balak dan sebagainya. Kemudian kita pelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Ya. Ini disebut komoditi. Komoditi maksudnya hasil atau bidang pertanian kita usahakan itu dipelbagaikan. Okey, itu yang pertama, Iman. Isu yang kedua, isu taraf hidup penduduk yang berbeza. Sebab itu saya tayangkan peta tadi. Anda boleh lihat sendiri, bayangkan perbezaan jurang kesenjangan di antara penduduk di Sabah, Sarawak, Semenanjung itu sendiri, di kawasan bandar, kawasan luar bandar, ya, itu berlaku, maka kerajaan perlu selesaikan masalah ini. Apakah tindakan kerajaan? Okey, yang pertama sekali ialah kerajaan melancarkan program pembangunan negara, iaitu satu rancangan bersepadu dan kerajaan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan cara membuka kawasan baru. Kemudian yang ketiga, kerajaan mempercepatkan integrasi, maksudnya perpaduan di kalangan penduduk, dan kerajaan perlukan dana, duit untuk melakukan semua insentif dan juga rangsangan ekonomi tadi dengan cara mendapatkan bantuan Bank Dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Iman, kita nak lihat kepada isu peluang pekerjaan, iaitu apabila kita berdepan dengan masalah peluang pekerjaan yang terhad.
ya, dan elemen ini menyebabkan masalah sampingan lain itu seperti pengangguran akan meningkat. Aiman, saya nak tanya juga. Ya, cikgu. Mengapa peluang pekerjaan ini terhad? Sebab mungkin tak ada berlakunya pemprosesan seperti yang cikgu sebut sebentar tadi. Jadi peluang pekerjaan tu kurang. Tak ada kilang, tak ada industri dan sebagainya, betul ya, Aiman? Okey, jadi saya nak tanya juga kepada murid, pendapat anda. Apakah kesan positif bila kerajaan mula memberikan tumpuan untuk membina kilang, membina penempatan penduduk dan sebagainya terhadap satu-satu kawasan itu? Siapa nak berikan idea dan pandangan? Silakan. Okey, silakan. Nampak? Saya Ain. cikgu. Ain. Okey. Ain atau Aidik, silakan mana-mana. Saya dulu. Okey, Aidik. Jadi kesan daripada itu ekonomi negara akan semakin meningkat dan peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat yang duduk dalam keadaan daif ataupun tidak mempunyai peluang pekerjaan sebelum ini akan mendapat peluang pekerjaan yang lebih besar dan luas. Banyak perkara disebut oleh Aiman tadi, iaitu peningkatan peluang ekonomi, peningkatan peluang pekerjaan dan juga taraf hidup itu sendiri. Saya buka ruang untuk Ain nak berikan pandangan. Okey. So ekonomi penduduk pun akan meningkatlah. Taraf hidup pun akan meningkat jika banyak peluang pekerjaan dibuka. Okey, maknanya bila dah ada pekerjaan, orang dah ada pendapatan, dia boleh berbelanja, akan banyaklah sektor ekonomi hiliran yang akan wujud, restoran, kedai dan sebagainya, maka kawasan baru itu boleh diusahakan, ya. Okey, kemudian yang paling penting yang kita nak lihat di sini ialah bijaknya pemimpin kita ini merancang ialah untuk mengatasi masalah pekerjaan terhad ini, selain daripada kita membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak, tetapi kita meningkatkan kemahiran masyarakat itu sendiri dengan cara menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal dan juga kerajaan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Ya. Jadi semua ini merupakan insentif untuk menyelesaikan isu peluang pekerjaan dan juga kadar pengangguran yang semakin meningkat. Dan yang keempat, yang terakhir ialah isu masalah kesihatan dan sosial. Ini juga isu yang cukup penting, dah pun berlaku sejak kita membentuk Malaysia sampailah ke hari ini. Hari ini kita berdepan isu kesihatan juga. Betul? Apa Betul. isunya, Aiman? Isu mungkin COVID-19, cikgu. Ya, COVID-19 dan kita akan berdepan lagi dengan banyak isu kesihatan yang lain dan kita lihat tindakan kerajaan tetap sama. Okey, kita lihat dahulu apa isu masalah yang kita hadapi ketika di era pembentukan Malaysia ini. Itu yang pertama, keperluan asas dan hak wanita yang hamil. Ya, yang terhad untuk memperoleh keputusan perkhidmatan kesihatan yang baik, ya. Contohnya hospital, tenaga pakar dan sebagainya. Kemudian kita juga mengalami masalah kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu mengandung. Apa maksud kesihatan profesional? Mungkin doktor pakar? Ya, betul. Doktor pakar, teknologi, ya, infrastruktur prasarana, semua ini perlu untuk kita fikirkan. Maklumlah kita baru saja membentuk sebuah negara, ya, dan banyak perkara ini sebenarnya diabaikan oleh pihak penjajah kolonial British itu sendiri. Maka kita kena bangkitkan semula dan paling penting sekali kita berdepan dengan masalah kadar kelahiran tidak normal dan kematian tinggi. Kenapa ada masalah kelahiran tidak normal ini, Aiman? Mungkin faktor makanan ataupun persekitaran itu sendiri, cikgu? Ya, betul. Pemakanan, persekitaran, taraf hidup dan juga pemberian ubatan. Maksudnya suplemen yang diambil ibu ini masih lagi ketinggalan menyebabkan wujudnya masalah kelahiran tidak normal dan juga kematian yang tinggi. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan? Kerajaan mengurangkan kadar kelahiran. Macam mana nak mengurangkan kadar kelahiran ni? Ya, caranya ialah kerajaan memperkenalkan program perancang keluarga. Ya, dengan tujuan supaya kadar kelahiran itu tidak terlalu ramai. Dalam masa kerajaan membeli masa untuk membangunkan infrastruktur yang lebih baik dan juga teknologi kesihatan yang lebih baik kepada ibu-ibu mengandung, dan juga kerajaan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar misalnya. Sebab itu kita akan lihat pada hari ini masih lagi ada di kawasan-kawasan kampung, ada klinik komuniti dan sebagainya. Itulah hasil daripada gerak kerja yang kita buat sejak daripada kita membentuk Malaysia, Aiman. Baiklah, Aiman. Saya dah sediakan satu tugasan untuk murid selesaikan. Sekarang kita nak tengok adakah kefahaman mereka terhadap kupasan yang kita berikan tadi cukup mantap, ya, atau mereka belum lagi menguasai apakah yang nak kita bincangkan. Baik, di paparan slide ini saya nak kongsikan
bagaimana salah satu gambaran sebab mengapa Singapura dan Malaysia itu perlu berpisah. Dan saya sediakan satu tugasan iaitu kita nak lihat cuba dan jaya. Soalannya ialah berikut merupakan satu gambaran situasi konflik antara pemimpin perikatan dan Singapura. Pada pendapat anda, mengapakah kestabilan politik penting dalam mengekalkan keharmonian dan keamanan negara? Okey. Jadi ini satu soalan yang perlu dijawab oleh murid-murid yang bersama dengan saya hari ini. Baik, saya kira murid-murid yang bersama dengan saya sudah pun bersedia. Jadi, saya nak buka ruang kepada siapa yang nak mencuba. Silakan, siapa-siapa saja boleh mencuba dan menyatakan pendapat masing-masing. Silakan. Saya cikgu. Kestabilan politik penting untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, itu jawapan daripada Yana. Kita buka ruang lagi. Siapa lagi nak memberikan idea tambahan atau perspektif yang mungkin berbeza berbanding dengan Yana? Silakan. Saya cikgu. Kestabilan politik penting kerana kedaulatan negara tidak boleh digugat oleh kuasa luar. Okey, kestabilan dan juga kedaulatan negara tidak boleh digugat oleh kuasa luar. Okey. Kita lihat mungkin perspektif yang terakhir, yang ketiga, silakan. Saya cikgu. Kestabilan politik penting untuk memastikan pentadbiran kerajaan kekal berfungsi dengan baik. Okey, bagus. Maknanya kesemua murid boleh memberikan jawapan dan juga sudut pandang yang cukup bernas. Saya berikan 5 bintang atas kerja buat dan juga jawapan yang anda berikan. Tahniah diucapkan. Okey, jadi secara keseluruhannya hari ini kita belajar satu tajuk yang cukup penting, iaitu bagaimana cabaran selepas pembentukan Malaysia itu bukan cabaran yang biasa, tetapi cabaran yang luar biasa. Ya, okey. Jadi saya nak berikan satu kuis kepada murid. Kita nak uji sepanjang kita belajar ni, dia lekat tak apa yang saya terangkan tadi. Okay? Betul. Boleh Iman? Saya mulakan Boleh cikgu, kuis? silakan. Okey, yang pertama. Soalannya ialah, cikgu nak senaraikan 2 operasi ketenteraan yang pernah dibuat oleh kerajaan untuk menangani ancaman komunis. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Silakan. Okey, silakan. 2 operasi. Okey. Aidik lagi, silakan. Operasi Hammer dan Rascom. Operasi Hammer dan juga Rascom, ya. Di dalam sudut glosari dalam buku teks disebut kenapa operasi itu dikenali sebagai operasi Hammer. Sebab daripada satu ucapan pemikir waktu itu yang mengatakan kita akan hammer. Kita akan tukul golongan komunis itu menggunakan perkataan hammer itu. Maka operasi itu dikenali sebagai operasi hammer. Okey, bagus Aidik, saya berikan 3 bintang untuk jawapan tadi. Okey, silakan. Yang lain mungkin nak tambah atau saya teruskan dengan soalan kedua? Tak ada. Okey, saya terus pada soalan yang kedua. Okey, ada Jasmine, silakan. Operasi Seri Aman. Operasi Seri Aman, ya. Okey, dan semua operasi itu berjaya atau gagal, Yasmin? Berjaya. Berjaya, ya, dan gerakan komunis boleh dipatahkan. Okey, soalan yang kedua saya nak tanya kepada murid ialah sebutkan satu masalah dalam kerangka peluang pekerjaan yang kita depani selepas pembentukan Malaysia. Satu masalah peluang pekerjaan yang kita alami selepas pembentukan Malaysia. Yana, mungkin? Saya. Okey, silakan. Peluang pekerjaan terhad, cikgu. Peluang pekerjaan terhad. Okey, soalan yang ketiga ialah bila kita berdepan dengan masalah peluang pekerjaan yang terhad, apakah tindakan susulan kerajaan untuk menangani masalah peluang pekerjaan terhad? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Saya cikgu. Okey, Ain, lagi sekali silakan.
Kerajaan meningkatkan kemahiran dalam masyarakat dan meningkatkan program latihan untuk pekerjaan. Okey, bagus, tepat sekali Aiman. Okey. Jadi ini murid-murid kita dapat menjawab soalan dengan baik, cikgu. Ya, betul. Jadi macam mana kita nak bagi ni, cikgu, markah kepada mereka ni, bagaimana prestasi pembelajaran mereka hari ini, cikgu? Okey, saya berikan kalau daripada skala 100, saya berikan 95% kepada mereka ya. Wow. Kerana sebenarnya soalan itu soalan spontan, mereka boleh jawab ya. Maknanya kefahaman mereka cukup bagus. Jadi Aiman, saya nak buka ruang kepada murid untuk buat satu kesimpulan. Okey, daripada apa yang kita belajar tadi, apa yang mereka dapat dan faham untuk kita kongsikan. Okey, boleh Aiman? Okey, silakan, cikgu. Boleh, okey. Silakan siapa nak memberikan satu analisis kesimpulan. Silakan. Saya, cikgu. Okey, Ain. Pada pandangan saya lah, cabaran yang kita hadapi itu bukan kecil tetapi besar dan boleh memusnahkan negara jika gagal diuruskan dengan baik oleh pemimpin terdahulu. So, kita patut berterima kasih atas jasa buat mereka. Okey, bagus dan benar sekali apa yang disebut oleh Ain tadi. Okey, Aiman. Baik, cikgu, saya mungkin, buka ruang sekali lagi. Ya. Satu orang lagi murid. Okey, silakan. Saya, cikgu. Okey, silakan. Aidik. Banyak pengajaran yang kita belajar dan isu-isu yang memecah belahkan masyarakat dan negara kita patut kita elakkan. Okey, bagus. Okey, ada Aiman? sedikit rumusan daripada cikgu. Okey, Terakhir. rumusannya saya nak rumuskan dahulu potensi dan juga prestasi murid yang bersama dengan kita hari ini. Maknanya mereka faham dan jelas tentang apa yang kita nak sampaikan dan saya berikan kredit 95% terhadap kerja buat mereka, responsif mereka dan apa sahaja tugasan yang kita beri mereka selesaikan dengan baik. Dan secara rumusannya keseluruhannya Aiman, hari ini kita belajar tentang satu tajuk yang cukup penting. Bagaimana kita membentuk sebuah negara pada hari ini bukan atas satu usaha yang mudah, tetapi usaha yang sukar, pelbagai masalah dan cabaran yang datang tetapi kita tidak pernah lari daripada menangani masalah itu. Pemimpin kita memikirkan sesuatu, negara kita pada hari ini kekal bersatu dan insya-Allah kita akan menjadi sebuah negara maju dan gemilang pada masa depan. Silakan. Baik, cikgu. Di manakah murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Ya, murid-murid boleh dapatkan di portal D5 KPM Aiman ya. Baik, kita nak Di situ ucapkan terima ada kasih. banyak nota dan juga latihan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Baihaki dan Cikgu Bukhari di atas orang kata penjelasan tentang topik kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan anda semua terbaik dan juga terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.